Kan di laman 1 Malaysia Perisin 2 Putrajaya, kita sedang membincangkan tajuk jangan marah nanti kena jual, ya, forum yang dianjurkan oleh Institut Kemajuan Desa ataupun Infra, Kementerian Luar Bandar dan Wilayah dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, kita sudah sampai ke orang kata macam seolah-olah nak penghujung dah ni. Ya, kalau boleh saya nak beralih kepada Ustazah Asni. Tadi salah seorang peserta kita pun memberikan jawapan, sekurang-kurangnya dia ada jawapan. Bila dia marah, kena marah, dia akan beristighfar. Ini satu pendekatan yang baik. Kita marah, kita berada dalam sesuatu tegang, kita ingat Allah. Ini sebenarnya cara yang paling baiklah untuk kontrol dan kawal emosi kita. Tetapi bukan semua orang sebegitu. Ada orang dia mengambil pendekatan lain. Dia mengambil pendekatan cara hidup barat. Kalau semakin dimarah, semakin banyak marah, semakin banyaklah dia merokok. Nampak? Semakin banyak panas tu dia sampai ke mulut. Ya. Kadang-kadang dia pergi minum arak. Kadang-kadang dia berpeleseran dan sebagainya. Ini saya nak tanya Ustazah. Kalau kita terus amalkan pendekatan ini, adakah ini bertepatan dengan apa yang yang kita mahukan? Adakah dia akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ustazah, silakan. Terima kasih Prof. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia. Tapi Prof Madya cerita tadi, orang tu nak hilang marah dia isap rokok. Kita duk hari-hari doa waqina azabannar, ya Allah jauhkan aku daripada api. Dia isap rokok, api makin lama makin dekat, makin lama makin dekat api dia. Jadi na'udzubillah min zalik, ya. Jadi apapun ibu-ibu yang mulia, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW banyak ajar kita macam-macam cara. Sebab apa? Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah sahaja hati akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Jadi nak ingat Allah tu macam-macam cara. Solat ingat Allah, zikir ingat Allah, baca Quran ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan cara-cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada orang nak hilangkan stres, dia akan minum arak. Ada orang stres, dia ambil pil-pil yang tak sepatutnya Ustaz, sebab bagi dia hayal, maka dia hilang stres. Ada orang makan, sekali makan pil 30 biji. Itu itu bukan hilang marah, hilang terus Ustaz. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah amalan macam mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, oleh sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Yang mana Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan untuk ke syurga. Ya Rasulullah, tolong bagi aku satu wasiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa Rasulullah jawab? Jangan marah, kamu akan masuk syurga. Dia tanya lagi, apa lagi wasiat ya Rasulullah? Jangan marah, kamu akan masuk syurga. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pesan pada diri kita, mudah-mudahan kita kawal kemarahan kita, kita jaga diri kita supaya kita menjadi orang yang sentiasa waras. Sebab bila orang marah Ustaz, maka orang itu jadi dia kurang waras. Artinya dia akal dia dah tinggal separuh dah tinggal 3 suku dah. Tu yang banyak masuk pusat bahagia tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan rahmat Allah, tak lain tak bukan, kalau tak nak masuk ke pusat-pusat bahagia apa semua, jaga hati, jaga jiwa, jaga kemarahan, cari Allah Subhanahu Wa Taala, banyak zikrullah, banyak istighfar, banyak-banyaklah baca Al-Quranul Karim. Ni Al-Quran tak pernah sentuh. Solat pun dah separuh-separuh Ustaz, ada yang satu hari 3, separuh lagi tak buat. Jadi macam mana Allah kita nak cari ketenangan dalam hati kita. Itu sebab yang ramai yang mencari cara yang salah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi insan yang benar-benar dapat cara yang betul yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustazah Asni. Ustaz Bat, saya nak tanya Ustaz bila dalam soalan Ustaz. Ada orang dia sabar je Ustaz. Kadang-kadang saya kesian juga isteri ni. Dia marah-marah senyap aja, pendam aja. Itu yang Ustazah Asni sebut tadi, akhirnya pergi Tanjung Rambutan lah. Maknanya sampai mental dia. Ya. Adakah tindakan ini wajar Ustaz? Dan apa sepatutnya respon yang kita bagi kalau kita berhadapan dengan orang sebegini? Ya, patut kita senyap gitu atau asyik mengalah aja. Akhirnya saya jumpa ramai ibu-ibu kadang-kadang dia pendam.
akhirnya dia jadi mangsa, suami dia kahwin lain. Ini dia. Apa implikasi daripada kena marah dan suka marah-marah? Implikasinya sama, iaitu dia boleh membawa kepada penyakit jiwa dan juga mental. Orang yang selalu kena marah pun akan sakit jiwa, yang selalu marah-marah tu pun akan sakit jiwa. Sebab itu statistik menunjukkan seorang daripada 9 penduduk di Malaysia ini ada penyakit-penyakit jiwa dan mental, yang mana kebanyakan mereka ini hasil daripada orang yang hidupnya asyik kena marah ataupun yang suka marah-marah. Dan dijangkakan menjelang tahun 2020, sakit jiwa dengan sakit mental ini dijangka mewakili 15% daripada penyakit-penyakit utama di negara kita. Macam sekarang ni penyakit utama jantung, kencing manis yang 3 serangkai itu bukan. Tak lama lagi sakit mental pula akan duduk di tangga yang kedua, yang ketiga. Apa sebab tinggi? Kena marah dan suka marah-marah. Sebab itu saya teringat satu kisah. Apa kesan bila kita marah pada orang? Ada seorang ayah, anak dia ni suka marah. Anak dia tanya pada ayah dia, "Ayah, apa saya nak ubat diri saya ni supaya tak marah-marah?" Kata ayah dia begini, "Setiap kali kau nak marah, kau ketuk paku pada dinding." Jadi anak ni bila kali nak marah saja, ambil paku, pam, dia ketuk. Bila nak marah, pam, dia ketuk. Dalam seminggu dia ketuk 70 paku. Jadi ayah dia kata, "Kalau kau dah rasa seminggu ni semua bagus, cabut balik paku tu." Okey, dia pun cabut. Bila dia cabut satu-satu, dia tanya, "Kenapa ayah suruh cabut paku?" "Baik," kata ayah dia, "memang kau marah orang, kau marah, kau ketuk paku pada dinding, masalah kau rasa selesai, betul?" "Betul wahai ayah, tapi cuba tengok pada dinding tersebut, ada 70 lubang yang kamu tinggalkan." Bila kita marah orang, kita rasa kita selesai. Tapi orang yang kena marah itu, they can forgive but never forget. Dia akan boleh maafkan kita, tapi sampai bila-bila pun dia tak akan lupakan perangai kita yang sangat buruk itu. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, marilah kita jangan hidup marah-marah. Kerana marah itu merugikan, senyum itu menguntungkan. Ketika marah, orang menjauh. Ketika senyum, orang mendekat. Ketika marah, orang menjadi tegang. Ketika kita senyum, orang menjadi tenang. Bangsa kita adalah bangsa yang peramah, bukan bangsa yang pemarah. Jadilah orang yang jangan marah-marah. Kalaupun ada rasa nak marah, salurkan dengan kawalan yang terbaik. Kalau ini dapat dijaga, maka kita insya-Allah akan berjaya. Masalahnya ialah kawalan itu tidak ada. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Bat. Dan satu lagi yang bila Ustaz Bat sebutkan tadi tentang paku dan lubang yang tinggalkan. Pepatah Melayu ada sebut bukan? Luka di tangan nampak berdarah, luka di hati siapa yang tahu. Luka dalam hati yang kita cukup bimbang ni. Ini yang disebut sebagai sakit jiwa ni. Bila kita terlampau banyak terluka ini. Dengan sebab itu kita jangan luka melukai, macam tajuk lagu pula malam ni bukan? Ya. Jadi akhirnya apa tu Ustazah, apa tu Asni, pesanan kita kepada penonton di rumah dan juga di sini, ya, usahawan-usahawan desa kita ada di sini ni. Kita nakkan kalau boleh Ustazah, ya, bila kita menjadi seorang usahawan, jadi seorang peniaga, senyum itu bukan sedekah, tetapi senyum itu rezeki. Kita nak tarik orang ini. Jadi kita nak bagi tahu pada usahawan desa ni, jangan marah, ya. Nanti kena jual. Sikit je dengan panjang-panjang saja nak habis ini. Jadi insya-Allah kepada usahawan-usahawan semua, percayalah sesungguhnya kejayaan kita adalah sejauh mana kita taat pada perintah Allah dan Rasul. Dan kejayaan itu juga termaktub di dalam Al-Quran apabila orang itu berjaya mengawal diri daripada kemarahan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan usahawan-usahawan semua bukan saja berjaya daripada segi ekonomi, harta dan sebagainya, tapi kita juga berjaya daripada sudut mengawal emosi. Kita juga berjaya daripada sudut bagaimana nak memuaskan hati pelanggan, macam mana kita nak mengembirakan hati pelanggan. Sesungguhnya kalau orang melihat kita tersenyum, orang pun bahagia, itu juga satu sedekah. Sesungguhnya bila orang tengok kita, orang pun bahagia tengok kita, aku tengok muka dia pun cukup dah bahagia dah. Itu pun satu sedekah, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita berjaya di dunia, kita juga berjaya di akhirat insya-Allah. Terima kasih Ustazah Asni. Saya nak simpulkan begini je. Kalau kita tak pernah marah, tipu. Saya pernah marah isteri saya. Isteri saya pernah marah saya. Ustaz Bat, pernah isteri marah? Pernah. Pernah marah isteri? Pernah. Baik, tak lama kena jual lah itu. Saya nak sebutkan tuan-tuan sekalian,
Ini perkara normal, apa tu, lumrah dalam hidup kita. Kita berurusan sebab kita berurusan dengan manusia. Pokok persoalannya hari ini, bagaimana kita nak kawal kemarahan kita. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ingat diri kita ini siapa, kita adalah makhluk Allah, kita kembalikan sesuatu ini, ya, kemarahan kita ini, kita ingat balik pada Allah, saya yakin kita boleh kawal dan kontrol marah kita. Tetapi kalau kita tidak boleh berjaya, ya, kawal diri kita, sebenarnya kita sudah jauh daripada tali Allah. Yang mengawal kita adalah syaitan. Itulah api kemarahan yang ditimbulkan hasil daripada hasutan syaitan ini. Dengan itu muslimin muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak kepada penonton di rumah, sama mana negara kita ataupun negara jiran, kerana sudi bersama-sama dengan Forum Perdana Ehwal Islam Bicara Warga Terbaik. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih juga kepada Ustaz Badli, Ustazah Asni, dan tidak lupa, ya, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, ya, dengan bersama dengan Institut Kemajuan Desa ataupun Infra. Sudah tentulah JAKIM dan RTM bersama-sama menjayakan forum kita pada kali ini. Ya, terima kasih semua, sampai kita jumpa lagi di lain masa dan ketika, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.